sebagai moderator pada petang ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله في كل لحظة أبدا عدد نعم الله وإفضاله. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وعلمنا من لدنك علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتمسك على والحث على التمسك بكتاب الله العزيز وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ورضائه وقربه وثوابه سبحانه. اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعرف به كيف نناجك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستودعك ما قرأناه أو نقرأه في هذا المجلس وما قبله وما بعده فاحفظه علينا حتى ترده إلينا وقت احتياجنا إليه يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala masih lagi memilih kita di kalangan ramai orang untuk sentiasa mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, sentiasa berusaha untuk menambahkan ilmu dan juga berusaha untuk meningkatkan mutu amalan. Dan ini adalah satu kelebihan, satu nikmat yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana waktu-waktu yang kebanyakan orang berasa penat, berasa lelah pada waktu-waktu ini, yang mana mereka kadang-kadang ada yang pergi untuk apa? Untuk buat perkara-perkara yang lain. Tapi Allah Subhanahu wa taala pilih kita untuk duduk dalam majlis ilmu. Duduk dalam majlis yang mana adanya doa-doa daripada para malaikat. Dalam majlis yang di mana adanya rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala diturunkan. Adanya pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu kita kena banyak syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita dapat duduk dalam majlis ni, dan bukanlah semata-mata kita ada masa lapang, bukanlah semata-mata kita ni mampu untuk mendengar, boleh melihat dan sebagainya, tapi ianya adalah yang paling besar kita kena ingat ia adalah nikmat Allah. Allah Ta'ala yang bagi taufik. Tanpa taufik daripada Allah Ta'ala kita takkan mampu untuk buat. Oleh kerana itu banyaklah kita kena syukur pada Allah. Jadi pada petang ini kita masih lagi dalam perbincangan kitab hadis 40 Imam Nawawi, yang mana yang lepas kita telah selesai daripada menyampaikan, daripada membincangkan
tentang hadis hadis yang ke-8, iaitu yang last kali mengenai segala apa yang tersirat, apa yang tak nampak, apa yang tersembunyi daripada pengetahuan kita, apa yang tersembunyi daripada penglihatan kita, kita serah sahaja pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana yang kita tak tahu, kita serah pada Allah. Kita hanya beramal dengan zahir sahaja. Kita hanya menghukumkan berdasarkan zahir sahaja. Kalau yang lain-lain tu, kita berserah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala yang tahu segala-galanya. Allah Taala yang buat keputusan. Jadi pada petang ini kita teruskan dalam perbincangan hadis yang seterusnya, iaitu hadis yang ke-9, yang mana dalam kitab syarah yang hadis 40 ini, Al-Wafi, yang muka suratnya ialah 71. Boleh kita rujuk muka surat 71 daripada kitab Al-Wafi, syarah hadis 40 Imam Nawawi. Baik, menerangkan itu hadis yang ke-9, mudah dan tidak menyusahkan. Tajuk ni dia ringkas sahaja, mudah dan tidak menyusahkan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlaka alladhina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, iaitu namanya ialah Abdurrahman bin Sakhr. Beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesuatu yang aku larang kamu melakukannya, maka hendaklah kamu menjauhinya. Dan apa yang aku perintahkan kepada kamu, maka hendaklah kamu lakukannya sekadar kemampuan. Sesungguhnya telah binasalah kaum sebelum kamu lantaran banyak bertanya dan mereka menyalahi para nabi. Mana hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang masyhur, iaitu namanya, gelarannya, kunyahnya ialah Abu Hurairah. Dia dan masyhurnya sahabat ini dengan kunyah. Yang mana Abu Hurairah ini nama sebenarnya disebutkan dalam petikan hadis ini ialah namanya ialah Abdurrahman bin Sakhr. Abdurrahman bin Sakhr. Yang mana Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau adalah orang yang mana daripada kabilah Daus. Daripada kabilah Daus. Yang mana dalam Abu Hurairah ni dia lebih masyhur daripada orang yang bawa agama Islam ke kabilah Daus tadi, iaitu nama dia Tufail bin Amr Ad-Dausi. Mana antara Abu Hurairah dengan Tufail bin Amr ni, Tufail bin Amr ni masuk Islam dulu daripada Abu Hurairah. Yang mana Abu Hurairah ni masuk Islam pada tahun ke-7 Hijrah. Masuk Islam pada tahun ke-7 Hijrah ketika mana Nabi SAW berada di Khaybar. Yang mana beliau ni, walaupun beliau orang yang antara yang lewat masuk Islam, beliau ni antara orang yang lewat masuk Islam, tapi nama beliau masyhur sebagai
orang yang banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi SAW. Yang mana beliau ni pada awal-awal kehidupan dia, bila mana dia bersama dengan Nabi SAW, beliau ni satu orang yang miskin. Dan beliau ni adalah di kalangan ahli sufah. Ahli sufah ni orang yang duduk, dia ada satu tempat, satu kawasan dekat masjid Nabi SAW, di mana lantai dia ditinggikan sikit, mana tempat itu diduduki oleh ahli sufah. Ahli sufah ni, dia punya bilangan ahli sufah, dia tak menentu lah. Kadang-kadang ramai, kadang-kadang sikit. Ini ada orang yang mana orang miskin, yang mana dia tidak ada rumah, tak ada tempat berteduh, maka dia akan duduk di masjid di sufah ni. Jadi Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah di kalangan ahli sufah. Di kalangan ahli sufah. Tapi beliau ni adalah orang yang sentiasa bila mana Nabi SAW menyampaikan hadis, mesti beliau akan ada bersab ketika itu. Yang mana kalau ada sahabat-sahabat yang lain sibuk dengan bekerja dan sebagainya, dan beliau sahaja yang ada masa, beliau sahaja yang ada di masjid, dan banyak beliau berdengar hadis daripada Nabi SAW. Walaupun dia orang yang lewat masuk Islam, tapi orang yang paling banyak hafal, orang yang paling banyak ingat hadis Nabi SAW. Itu sedikit lah. Mana kalau kita boleh rujuk dalam kitab-kitab sirah sahabat, cerita tentang Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Banyak kisah tentang beliau. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahmatullahi alaih dalam kitab Al-I'tisam bil Kitabi was Sunnah. Itu dalam kitab berpegang dengan kitab dan sunnah. Pada bab mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nombor hadis 6777, dan Imam Muslim juga meriwayatkan hadis ini dalam kitab Kelebihan Al-Fadail, itu dalam bab mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga tidak banyak bertanya kepadanya pada perkara yang tidak penting. Itu nombor hadisnya 1337. Mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim rahimahumullahu ta'ala. Cuma mungkin ada sedikit perbezaan di antara lafaz-lafaz. Kepentingan hadis. Para ulama telah menyebut bahawasanya hadis ini sangat penting dan jelas, mempunyai banyak faedah, sehingga mereka menjadikan hadis ini sebagai hadis yang sewajarnya dihafal dan dikaji. Hadis ini dia hadis yang mana dia adalah sebagai yang kata paksi atas perkara-perkara, banyak perkara. Mana dalam sebagaimana hadis tentang niat pun dia adalah asas, dan juga hadis ini juga merupakan teras kepada banyak perkara. Dia yang mana hadis ni lah ulama kata hadis yang paling penting, yang perlu untuk kita hafal dan untuk kita kaji hadis ini. Dan banyak faedah ni. Banyak faedah. Asas bagi satu perkara. Asas bagi sesuatu hukum juga berdasarkan hadis ini. Imam Nawawi rahmatullahi alaih telah menyatakan dalam syarah Sahih Muslim ketika membincangkan hadis ini bahawa ini adalah antara asas Islam yang penting
dan di antara jawami'ul kalim. Mana dalam kebanyakan perkataan-perkataan baginda sallallahu alaihi wasallam, yang mana penyampaian baginda ada kalanya baginda sebut pendek sahaja sesuatu lafaz tersebut. Tapi walaupun lafaznya pendek, dia mengandungi makna yang begitu mendalam. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan jawami'ul kalim. Ini kata short and sharp. Panggil macam tu lah. Dia lafaz yang pendek tapi mengandungi banyak makna yang mendalam. Dia kataan ringkas tapi banyak makna. Kalimah yang ringkas tetapi mengandungi makna yang luas. Sebab apa? Nabi SAW berada dengan orang-orang yang para sahabat radhiyallahu anhu yang sangat-sangat memahami baginda SAW. Walaupun baginda SAW cakap pendek saja, sahabat dah faham. Tak perlu nak jelaskan panjang lebar. Jadi itu dipanggil jawami'ul kalim. Lafaz yang pendek, dia punya ayat dia tak adalah terlalu panjang, tapi mudah untuk dia mempunyai makna yang mendalam, banyak makna. Yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini mengandungi hukum-hukum yang tidak terhitung banyaknya. Yang mana sebabnya dia hadis ni ialah asas. Hadis ni ialah asas, maknanya banyaklah hukum-hukum yang terbina atas hadis ini. Ibnu Hajar Al-Haytami pula menyebut hadis ini dalam syarahnya terhadap hadis 40. Ibnu Hajar ni dia ada dua dalam pengajian ilmu. Ibnu Hajar ni dia ada dua. Ibnu Hajar Al-Asqalani adalah orang yang dia lebih kepada hadis. Dia lebih kepada hadis. Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang mana pengarang kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Ibnu Hajar Al-Asqalani ni memang banyak mengarang kitab tentang hadis. Dan yang kedua ialah Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar Al-Haytami dia punya kepakarannya dalam bidang fiqh, dalam bidang qawaid fiqh. Sebab tu ini kita bila kita belajar baru kita tahu bila Ibnu Hajar dia ada dua. Ini bukan seorang saja lah Ibnu Hajar. Ibnu Hajar Al-Haytami pula menyebut hadis ini dalam syarahnya terhadap hadis 40. Ia adalah satu hadis yang begitu besar yang mengandungi kaedah-kaedah agama dan juga rukun-rukun Islam. Maknanya dalamnya makna hadis ini. Dalamnya makna hadis ini. Oleh itu sewajarnya hadis ini dihafal. Maksudnya kita kena ingat hadis ini. Kita kena hafal. Kita kena letakkan dia sebagai asas dalam pengajian kita. Dalam pengajian agama. Pengajian tentang hukum-hukum. Perkara ni kita kena tengok, kena perhatikan. Mendalami hadis ini. Dan juga diberikan perhatian. Selain daripada kedua-dua ulama' ini, Imam Nawawi dan Ibnu Hajar, ramai lagi ulama' yang membuat penjelasan dan penerangan terhadap hadis ini. Banyaklah. Banyak ulama' yang bahas tentang hadis ini. Yang mana hadis ini juga ialah kata pada hadis ini menunjukkan apa? Wajibnya mengikuti perintah Nabi SAW. Wataslimu lima ja'a bihi min ghairi mu'aradah. Dan ini menerima apa sahaja yang dibawa oleh baginda SAW tanpa sebarang pertentangan.
Maksudnya apa yang Nabi SAW perintah, maka kita laksanakan tanpa ada apa-apa persoalan. Maksudnya ikut sahaja. Wa anna ta'ah, dan bahawasanya ketaatan itu biqadaril istita'ah. Taat itu ialah dengan kadar kemampuan. Dan pada hadis ini juga at-tahdzir minal wuqu'i bima waqa'at bihil umamus sabiqah, iaitu memberi peringatan terhadap perkara-perkara yang berlaku dengan sebab apa yang berlaku dengan perkara yang telah berlaku dengannya oleh umat-umat kepada umat-umat terdahulu. Maknanya dia nak bagi ingat di mana umat-umat terdahulu mereka ini menjadi celaka, menjadi binasa dengan sebab tiadanya taat, dengan sebab mereka langgar apa yang diperintahkan oleh Nabi mereka. Oleh kerana itu kat sini wajibnya mentaati apa yang diperintahkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Kepentingan hadis ini terletak pada nasihat dan petunjuk yang terkandung di dalamnya. Iaitu apa? Beriltizam dengan syariat Allah. Iaitu sentiasa melaksanakan apa yang disyariatkan oleh Allah Ta'ala, yang mana tidak dapat lari daripada dua keadaan. Mana syariat yang Allah Ta'ala letak ada dua keadaan. Sama ada ianya berbentuk suruhan ataupun berbentuk larangan. Maksudnya sentiasa kita kena buat apa yang diperintahkan, maka hendaklah dilaksanakan, dan apa yang dilarang maka hendaklah dijauhi. Juga terletak pada peringatan yang diberikan tentang kemestian mematuhi garis sempadan yang telah disebutkan oleh kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya terletak pada peringatan yang diberikan tentang mestinya mematuhi garis sempadan, yang diberikan, yang telah disebutkan dalam kitab Allah. Apa yang Allah Ta'ala bagi tahu dalam Al-Quran, maka itu adalah garis sempadannya. Maka jangan kita melebihi. Dan didetailkan, diperincikan oleh sunnah Rasulullah SAW tanpa melampaui batasan tersebut. Apa yang garis panduan yang diajarkan, yang dibawa oleh Allah Subhanahu, yang disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam Quran, dan juga ditunjukkan oleh baginda SAW, perlu peringatan untuk melakukan tersebut tanpa melampaui batasan tersebut, ataupun mencuaikannya, tanpa meninggalkannya atau mengurangkannya. Maksudnya kalau apa yang disuruh buat, jangan tinggalkan ataupun jangan kurangkan. Maknanya buat mengikut kemampuan. Kepentingan ini akan jelas kelihatan pada perbahasan di bawah yang akan menyingkap makna hadis dan objektifnya, serta menjelaskan tentang kebenaran kata-kata para ulama yang kita nyatakan di atas. Jadi kita kena terus mendalami hadis ini. Dan sebagaimana Al-Quran dia ada asbabun nuzul, dan maka hadis juga ada sebab-sebab dilafazkan hadis. Dipanggil dia tak tulis asbabun nuzul. Jadi kalau hadis diguna satu istilah ialah sababul wurud atau asbabul wurud. Maksudnya kalau nuzul ni adalah untuk Quran, dan wurud ini adalah untuk hadis. Sebab hadis ini dilafazkan sebab wurud. Ini kenapa Rasulullah SAW mensabdakan hadis ini, ini menyampaikan, melafazkan hadis ini. Apakah sebabnya? Itu dapat dilihat melalui riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya, iaitu daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW telah berkhutbah kepada kami. Dia punya
Sebab hadis tu boleh kita rujuk kepada dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang panjang. Panjang lebar hadis dia. Cuma yang kita baca daripada yang disebutkan, yang dibawa oleh Imam Nawawi rahmatullahi alaih dalam kitab hadis 40 ini, dia tak menyebutkan panjang lebar. Hadis dari Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuhan nas qad faradallahu alaikumul hajj fahujju faqala rajulun akulla amin ya Rasulullah fasakata hatta qalaha thalathan faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law qultu na'am lawajabat wa lamastata'tum thumma qala dharuni ma taraktukum fa innama halaka man kana qablakum bikathrati su'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim fa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum wa idza nahaitukum an syai'in fada'uhu. Wahai manusia, ayyuhan nas, wahai manusia, qad faradallahu alaikumul hajj. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memfardukan ke atas kamu haji. Fahujju, maka hendaklah kamu mengerjakan haji itu. Maksudnya kamu hendaklah mengerjakan fardu haji. Bila Nabi SAW perintah orang buat haji, maka Nabi kata, buatlah haji. Maka ada sahabat dia tanya pula, akulla amin ya Rasulullah, adakah pada setiap tahun kena pergi haji ya Rasulullah? Macam mana? Kewajipan untuk pergi haji itu setiap tahun ke? Ataupun dua kali ke? 3 kali ke? Ataupun macam manalah? Maknanya berapa banyak yang mana diperintahkan untuk dilaksanakan haji itu. Maka sahabat tadi tanya, adakah perlu haji tiap-tiap tahun? Sebagaimana engkau perintahkan haji. Maka Nabi SAW tidak menjawab. Baginda SAW diam. Kemudian bila ditanya soalan tersebut diulang 3 kali, maka barulah Rasulullah SAW jawab. Jawab macam mana? Lau qultu na'am, kalaulah aku mengatakan ya, la wajabat, nescaya wajiblah haji itu. Maksudnya kalau kata ya je, maka setiap daripada umat wajib untuk buat haji tiap-tiap tahun. Sedangkan kamu sekali-kali tidak akan mampu melaksanakannya. Sebab tu Nabi tak jawab pada kali pertama, kedua. Tapi oleh kerana dia tanya berulang-ulang kali, maka Nabi menjawab. Nabi bagi tahulah, kalau aku katakan ya nanti, kamu semua akan menjadi wajib untuk buat haji tiap tahun. Pastilah sekali-kali kamu tidak akan mampu. Lamastata'tum. Dan kamu tidak akan mampu untuk buat haji tiap tahun. Kerana apa? Kerana nak buat haji tadi perlukan kepada pengorbanan harta, pengorbanan masa, tenaga. Jadi kalau tiap-tiap tahun nak kena buat benda tersebut, maka tidak satu orang, ada orang yang tak mampu, tapi ada orang yang boleh pergi. Tak ada, mana kalau dia boleh pergi tiap-tiap tahun, terpulanglah kat dia. Tapi kalau kata Nabi kata wajib sahaja kena buat tiap-tiap tahun, maka orang yang mampu ke orang tak mampu ke, dia tak akan mampu untuk pergi haji tiap-tiap tahun. Untuk melaksanakan kewajipan. Sebab tu Nabi kata, Nabi tak jawab ya. Kata, kemudian baginda SAW bersabda lagi, biarkanlah aku dengan apa yang aku tinggalkan kepada kamu. Maksud dia apa? Zaruni mastata'tu. Zaruni ma taraktukum.
biarkanlah apa yang aku telah tinggalkan kepada kamu. Maksud dia, apa yang aku cakap pada kamu tanpa ada perincian, maka kamu beramal terus. Jangan banyak tanya. Kamu beramal terus, jangan banyak tanya. Fa inna ma halaka man kana qablakum, hanya saja binasalah orang-orang sebelum kamu dengan sebab apa? Banyaknya bertanya. Banyak bertanya. Dan mereka menyalahi Nabi mereka. Dan apabila aku memerintahkan kamu dengan sesuatu, fa'iza amartukum bisyai'in, apabila aku perintahkan kamu dengan sesuatu perkara, fa'tu minhu mastata'tum, maka hendaklah kamu melaksanakannya, kamu melakukannya mengikut kemampuan kamu. Selama mana kamu mampu, ataupun macam mana kemampuan kamu, kamu buat ikut kemampuan. Tak, mana kat sini buat sahaja. Buat sahaja dulu. Mana kalaulah sampai tahap tak mampu, barulah stop. Tak buat. Dan apabila aku melarang kamu daripada melakukan sesuatu, maka tinggalkanlah ia. Bila Nabi kata tak boleh buat benda tersebut, maka stop, tak buat, tak perlu buat. Tinggalkan terus. Ini tentang apa? Kat sini nak bagi tahu kita janganlah buat jadi susah. Jangan buat jadi susah. Benda yang tidak ada perincian, contohlah kalau ada satu arahan diberikan, contoh. Arahan tu mudah aje. Maknanya nak dia perintahkan sesuatu perkara, okey, dia kata hendaklah semua dikehendaki hadir. Kata ini hari ni sekian tarikh ada seminar. Jemputannya ialah para imam ataupun bilal. Maka hendaklah imam dan bilal wajib hadir, contoh. Mana bila kata wajib hadir, mana dia kena datang. Tapi dia tak bagi tahu apa? Dia tak bagi tahu kod pakaian, dia tak bagi tahu. Contoh. Maka tengoklah kalau dia tidak bagi tahu apa-apa, dia tak suruh pakai macam-macam. Ni kalau macam pergi istana, dia ada dia punya kod pakaian, jadi kena ikut. Tapi selagi benda-benda yang dia tak bagi tahu, maka kita tak perlulah banyak tanya. Macam itulah juga dalam kisah, kita rujuk pada kisah kata sapi kan, kisah sapi betina, ataupun kita kisah dalam surah Al-Baqarah, kisah satu orang yang mana meninggal dunia disebabkan sesuatu pembunuhan. Cuma masa tu nak tahu siapa pembunuh dia. Maka Nabi Musa AS tanya pada Allah. Maka Allah Ta'ala bagi tahu, okey, nak tahu siapa pembunuh dia, pergi cari lembu. Tapi orang Bani Israel ni, dia kata nak lembu macam mana? Lembu macam mana pula? Jadi bila dia bertanya lagi banyak, benda tu akan jadi susah. Datanglah satu perintah, dia kata lembu dia lembu yang warna kekuningan. Okay. Lembu. Lepas tu bila dah tahu, tanya lagi, lembu tu macam mana pula? Lembu tu tua ke muda ke? Jadi dia akan jadi susah. Lama-lama asalnya tu sembelih seekor lembu untuk tahu dia punya siapa yang bunuh dia. Tapi oleh kerana banyaknya tanya, maka menyebabkan pencarian lembu tu dia akan menjadi lebih rumit.
Jadi sebab apa? Sebab banyaknya bertanya. Sebab banyaknya bertanya. Jadi kadang-kadang satu pertanyaan tu perlu, tapi kadang-kadang satu pertanyaan tu tak perlu. Perbahasan tersebut akan datang. Okay. Betul sikit. Disebutkan bahawa lelaki yang bertanya ialah nama dia ialah Al-Aqra' bin Habis. Al-Aqra' bin Habis radhiyallahu anhu, seorang sahabat. Sayyidina Imam Ibnu Majah rahmatullah alaih telah menceritakan dalam kitab sunannya, itu Sunan Ibnu Majah, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahawa Al-Aqra' bin Habis telah bertanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, katanya, "Wahai Rasulullah, haji itu pada setiap tahun atau sekali sahaja?" Maka jawab baginda sallallahu alaihi wasallam, "Bahkan sekali sahaja." Ini jelaslah dalam riwayat Sunan Ibnu Majah, dia bawa hadis tu, dia kata yang wajibnya sekali sahaja. Sesiapa yang berkemampuan maka itu adalah sukarela. Fahuwa tatawwu'un. Dan juga dalam riwayat Imam Abu Daud juga disebut, faman zada, siapa yang lebih daripada satu, fahuwa tatawwu'un, maka ia adalah sukarela. Sementara dalam kitab Al-Mustadrak Imam Hakim rahmatullahi alaih, pada awal kitab ibadat disebut faman arada fayatatawwu'un. Siapa yang nak menambah maka lakukanlah. Maka kat sini yang jelas di sini ialah tentang haji tadi. Sahabat tadi tanya, haji nak buat wajib tiap tahun ke ataupun macam mana? Maka Nabi kata sekali saja. Dalam riwayat yang dibawa oleh Imam Muslim tadi, Nabi SAW diam dan Nabi tak kata, kalau Nabi kata kalau aku kata ya, nescaya haji tadi akan jadi wajib setiap tahun, tapi kamu takkan mampu. Mana begitu sayangnya Nabi SAW pada umat dia, maka Nabi SAW tidak sanggup nak menyebabkan umat dia jadi susah. Sebab tu Nabi jaga kata-kata baginda SAW. Sementara ada pendapat yang mengatakan bahawa peristiwa ini berlaku ketika Hajjatul Wada', semasa Rasulullah SAW berdiri dan berkhutbah kepada orang ramai sambil menjelas dan mengajar mereka petunjuk agama dan kefarduan Islam. Ada yang mengatakan hadis ni hadis yang Nabi sampaikan ni ketika Hajjatul Wada'. Okay, kita tengok lafaz-lafaz hadis. Maksud daripada kataan hadis tadi. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu. Ma nahaitukum anhu. Apa yang aku larang kamu daripada melakukannya, iaitu maksudnya aku meminta supaya kamu tidak melakukannya. Seperti mana dia kata an-nahyu itu ialah maksudnya talabut tarki. Dalam kitab usul fiqh, apa maksud nahi ialah menuntut supaya meninggalkan. Itu panggil nahyun. Maksudnya melarang, menegah. Apa yang aku larang kamu daripada melakukannya, iaitu apa yang aku minta kamu tinggalkannya, fajtanibuhu, maka hendaklah kamu menjauhinya. Iaitu letakkan ke tepi. Mana tinggalkan. Mana fajtanibu tu, bila kata jambun. Jambun ni maksud dia
sisi. Min janibi, sisi. Sebab tu dia kata fajtanibuhu, maksud dia ialah jauhkanlah dia, letak dia ke tepi. Ketepikan maksud dia tinggalkanlah. Tinggalkan. Amartukum, daripada lafaz amara ya'muru. Amartu, aku perintahkan. Aku perintahkan kamu. Tawama amartukum bihi, apa yang aku perintahkan kamu dengannya, iaitu apa yang aku minta kamu supaya kamu buat. Apa yang aku perintah supaya kamu buat. Terus ni mastata'tum. Ma tu ialah madama, iaitu selama mana kamu mampu. Maka maksud dekat sini sekadar kemampuan. Mana ma amartukum bihi fa'tu minhu. Datangkanlah daripada apa yang diperintahkan itu, mastata'tum. Mastata'tum itu sekadar apa yang kamu mampu. Sekadar kemampuan kamu. Itu sekadar mana yang termampu kamu lakukannya dan dimudahkan kepada kamu untuk melakukannya tanpa menghadapi banyak kesusahan. Itu maksud istita'ah. Sebagaimana dalam haji ya, dia ada syarat istita'ah, kemampuan. Masuk kat sini, bila nak buat satu-satu ibadat, mana buatlah mengikut kemampuan. Mana kalau kata nak sembahyang sunat malam-malam, kalau Nabi SAW, Nabi SAW boleh solat sampai bengkak-bengkak kaki. Tapi kita tidak ditaklifkan, kita tidak dibebankan untuk kita sembahyang sampai bengkak-bengkak kaki. Maka Allah Ta'ala perintahkan kita ikut kemampuan. Dan begitu juga Nabi SAW suruh kita buat ikut kemampuan. Kalau kita sampai tahap kemampuan kita sahaja, kita tidak dibebankan akan perkara yang kita tak mampu. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam Quran, kita selalu baca, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tidak akan membebankan seseorang itu, sesuatu jiwa itu, melainkan mengikut kemampuannya. Okey. Kemudian lafaz ahlaka. Kat sini ahlaka maksud dia ialah telah binasa. Tapi kalau kita tengok kat sini, kalau dari segi nahunya, kita tak terima telah binasa kat sini, telah membinasakan. Kalau kata halaka, kalau halaka tanpa hamzah, maka maksud dia telah binasa. Tapi kalau ahlaka daripada bab if'al, itu ihlak, mana ta'af'ala. Maka kat sini ahlaka, kat sini dia memberi makna membinasakan. Maka kat sini fa innama ahlakal ladzina min qablikum, sesungguhnya telah membinasakan orang-orang sebelum kamu oleh. Maka kat sini kalau kita belajar bahasa Arab, maknanya kasratu tu dalam lafaz hadis tersebut dia adalah fa'il. Hanya saja banyaknya pertanyaan mereka dan pertentangan mereka terhadap nabi-nabi mereka, itulah yang maka perkara tersebut telah membinasakan orang-orang sebelum kamu. Maknanya menjadi sebab kepada kemusnahan. Ini disebabkan mereka, ini kaum terdahulu, diwajibkan ke atas mereka hukuman di dunia dan di akhirat. Kalau zaman dulu buat dosa, terus Allah Ta'ala bagi balasan azab. Mana zaman Nabi Musa AS, bila mereka ni mengingkari perintah Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala terus azab dia cash. Tapi orang Islam hari ini, kalau dia buat dosa, dia punya nanti dekat akhirat Allah Ta'ala balas. Dekat dunia ni
Kadang-kadang dia boleh terlepas, tapi ke akhirat dia tak terlepas. Tapi kalau umat-umat terdahulu, mereka buat salah je, Allah Ta'ala terus bagi peringatan. Sebab tu, betul? Sebab tu Allah Ta'ala, Nabi SAW beritahu, ahlakal ladzina min qablikum. Allah, perkara yang membinasakan orang-orang sebelum kamu, azab yang ditimpa ke atas mereka itu disebabkan apa? Disebabkan banyaknya mereka bertanya. Banyaknya bertanya terhadap perkara-perkara yang tidak perlu. Bahasan hadis ni sangat-sangat panjang. Ini lebih panjang daripada hadis yang sebelum ni. Walaupun nampak macam pendek hadis ni, tapi perbahasan ni mendalam. Kathratu masailihim, banyaknya bertanya. Masail ialah lafaz jamak kepada soal. Soal jamak dia ialah masail. Dia seperti mana soal atau lepas tu soal ataupun masalah. Masalah itu pun ialah, maksud dia ialah pertanyaan. Masalah jamak dia ialah masail. Banyaknya bertanya, iaitu mereka banyak mengemukakan soalan terutama dalam perkara yang tidak diperlukan. Benda tak perlu tanya, ditanya. Bila benda tak perlu tanya, ditanya, maka bila dapat jawapan, dapat sesuatu jawapan yang mana merupakan, bila jawapan tu dia adalah perintah, maka dia akan menyebabkan kesusahan. Bertambahlah susah. Dia akan merumitkan keadaan. Kalau asalnya senang, tapi bila banyaknya tanya, dia akan jadi susah. Dan ikhtilafuhum, menyalahi oleh mereka itu ke atas nabi-nabi mereka, iaitu mereka menderhakai para nabi. Itu mereka tak ikut nabi mereka. Mereka hanya, kalau benda yang ikut apa yang diperintahkan, ikut selera mereka, ikut keinginan mereka, mereka ikut. Tapi kalau sesuatu perintah tadi, benda yang tak disukai oleh nafsu mereka, maka mereka akan tinggalkan. Mereka akan menderhakai nabi mereka. Okay. Iaitu antaranya juga merasa ragu terhadap berita-berita yang dibawa oleh nabi-nabi mereka. Dan juga mereka berdebat terhadap syariat yang dibawa pada mereka. Mereka banyak tanya, kenapa kena diperintahkan sekian-sekian? Kenapa Allah Ta'ala tak perintahkan sekian-sekian? Banyak mereka buat banyaknya kata apa, keraguan-keraguan yang mereka datangkan. Sebab tu mereka ni dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu Ta'ala a'lam. Akan datang kita sambung tentang perbahasan yang mendalam tentang hadis ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi taufik untuk kita sama-sama mendapat peringatan, mendapat pengajaran, dan seterusnya kita menyampaikannya kepada orang lain. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Boleh buka soalan ke Ustaz? Boleh, insyaAllah. Ada yang nak bertanya soalan, silakan. Para jemaah yang nak bertanya soalan pada Ustaz. Tak ada soalan Ustaz. Semua dah faham. Sebab dia baru mukadimah hadis kot. Oh, tak habis lagi kan Ustaz kan? Panjang gitu. Nampak pendek tapi dia punya penjelasan dia panjang. Tapi kita faham tu je lah. Alhamdulillah lah Ustaz. Alhamdulillah syukur pada Allah selesai belum selesai lagi penjelasan hadis ke-9 ni yang daripada Abu Hurairah. Hadis ni menyatakan Rasulullah bersabda, jauhi apa yang dilarang, kerjakan apa yang diperintahkan kepadamu semampumu. Jangan banyak bertanya. Tu, kena ingat tu. Ada yang tak soalan dah tak ada. InsyaAllah Ustaz, mohon saya buat bahan kuliah pada malam ni Ustaz.
Pada pukul 8 malam kita ada kuliah maghrib bersama Yang Amat Arif, Datuk Abbas bin Nordin dengan pengajian Tauhid. Pada pukul 9 malam kita ada kuliah Isyak bersama Al-Fadil, Meja Ustaz Mak Naim bin Haji Ahmad Al-Hafiz. Dengan ini kita tangguh kajian kita ni sehingga ke minggu depan kita sambung lagi insya-Allah. Terima kasih Ustaz, terima kasih Jin Ai, terima kasih semua jemaah. Ingat ini kita mohon Ustaz bacakan tasbih kafarah, doa dan surah Al-As. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq.